Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik. Untuk kali ini, subjek matematik tingkatan 4 KSSM, kita akan sambung sesi pengajian kita untuk bab ataupun subtopik seterusnya, iaitu 7.2 graf laju masa. Okey, pada sesi pengajaran sebelum ini kita dah sentuh berkaitan dengan graf jarak dan masa kan. Hari ini kita masuk kepada graf laju dan masa. Okey, baik. Jadi dengan kata masuk kepada subtopik yang kedua ni, kita boleh banding bezalah kedua-dua jenis graf tersebut. Okey, baik. Para pelajar boleh rujuk muka surat buku teks muka surat 195 sehingga muka surat 208. Okey, jadi mari kita sama-sama kita kaji, kita bagi faham, kita bagi mahir untuk topik ini sebelum kita masuk kepada sesi latihan soalan dalam pentaksiran bilik darjah dan juga praktis ke arah SPM pada video akan datang. Okey, baik. Untuk video kali ini kita bagi faham dia punya teori, konsep dan dia punya contoh jalan pengiraan dan sebagainya. Baik. Apakah yang anda faham tentang graf laju masa? Okay, standard pembelajaran kat sini kita nak melukis graf laju lawan masa ni. Baik. Pernahkah anda melihat gerakan jarum pada meter laju ataupun kita panggil speedometer kereta semasa bapa atau ibu anda memandu kereta? Jarum yang menunjukkan nilai kelajuan akan berubah apabila pedal minyak atau pedal brake ditekan. Teliti rajah-rajah meter laju di bawah. Okey, rajah 1, rajah 2, rajah 3 dan rajah 4 ni. Jarum pada rajah 1 menunjukkan nilai kosong, bermaksud kenderaan berada dalam keadaan pegun. Pertambahan nilai pada rajah 2 dan rajah 3 bermaksud kelajuan kenderaan semakin bertambah. Manakala rajah 4, kelajuan pada rajah 4 berkurangan berbanding rajah 3 dalam tempoh masa tertentu. Kadar perubahan laju suatu gerakan boleh digambarkan dengan melukis graf laju lawan masa. Okey, seperti yang gambar rajah ni. Okey. Pada paksi mencancang laju, pada paksi mengufuk masa. Okey, jadi dia kalau pergerakan dia tu bertambah kelajuan, dia garis lurus ke atas. Okey. Pada suatu graf laju masa, paksi mencancang mewakili laju suatu gerakan, paksi mengufuk mewakili tempoh masa yang diambil, dan kecerunan graf ni mewakili kadar perubahan laju terhadap masa iaitu pecutan. Okey, ini beza dia dengan graf jarak masa sebelum ni. Kalau kecerunan, graf jarak masa adalah laju. Okey, manakala yang ni kecerunan graf laju lawan masa ni pecutan. Okey, baik. Bagaimanakah anda melukis graf laju masa? Okey, baik. Ada dua cara. Okey. Dua cara, dua maklumat yang diperoleh melalui dua kaedah ni lah. Yang pertama, menggunakan jadual laju lawan masa. Dan satu lagi, persamaan yang mewakili hubungan antara laju dengan masa. Okey, baik. Kita pergi yang pertama. Bagaimanakah anda melukis graf laju masa ni berdasarkan jadual laju masa? Sebagai contoh 10 ni. Jadual di bawah menunjukkan perubahan laju kereta Encik Azizul untuk tempoh masa 5 saat. Lukis graf laju masa berdasarkan jadual yang diberi. Okey. Baik, masa dia bagi 0 hingga 5 saat. Laju untuk setiap saat tu dia bagi 0 hingga 50 meter per saat lah. Okey, ini unit dia. Baik.
Jadi dengan menggunakan jadual laju lawan masa ni, dia plotkan graf. Okey, macam ni. Langkah-langkah dia, pilih skala yang sesuai bagi mewakili laju dan masa yang diberi. Okey, ni skala ni. Boleh tengok kat sini. P, pilih titik yang mewakili pasangan nilai laju dan masa pada kertas grid atau kertas graf. Okey, dia plotkan titik mengikut nilai dalam jadual laju masa ni. Dan yang ketiga, sambungkan titik-titik yang diplot dengan menggunakan pembaris untuk memperoleh graf laju masa seperti di sebelah. Okey. Jadi selesai bentuk dia. Okey, jelas kan? Boleh faham lah, yang tu mudah aja. Okey, baik. Kita pergi kepada contoh seterusnya, contoh 11. Kadar perubahan laju terhadap masa sebuah kapal terbang yang sedang mendarat diberi oleh persamaan. Okey, ini yang kita kata kaedah kedua ni, menggunakan persamaan laju yang mewakili hubungan antara laju dengan masa ni. Okay, V itu laju, V sama dengan 800 tolak 1600 T. Dengan keadaan V ialah laju dalam kilometer per jam dan T ialah masa dalam jam. Lukis satu graf laju lawan masa yang mewakili pendaratan kapal terbang tersebut untuk tempoh 0 hingga 0.5 jam tu. Jadi, langkah dia, bina satu jadual laju masa seperti di bawah dengan menggunakan persamaan V sama dengan 800 tolak 1600 T yang tu. Okay, dia buat jadual. Dua nilai untuk setiap koordinat tu lah, kita panggil setiap paksi tu. Kalau masa, dua nilai yang digunakan, 0 dengan 0.5. Jadi dia gantikan T tu 0 dalam persamaan tu, okay, akan dapat V tu 800. Satu lagi gantikan dengan 0.5, jadi V tu 0. Jadi dia plotkan graf menggunakan nilai yang dalam jadual ni, dapat macam ni. Okay. Itu saja langkah-langkah dia. Mudah saja. Okay. Nak lebih mahir berkaitan dengan nak lukis graf laju masa ni, para pelajar boleh buat praktis kendiri 7.2a. Okay. Jawapan boleh rujuk di ruangan jawapan di belakang buku teks. Seterusnya, standard pembelajaran membuat perkaitan antara luas di bawah graf laju masa dengan jarak yang dilalui dan seterusnya menentukan jarak. Okey, baik. Sebab tu dia berkaitan dengan kata topik sebelum ni. Okey. Rajah di bawah menunjukkan dua graf. Okey, rajah satu, graf jarak masa. Okey, seperti yang saya beritahu tadi, kecerunan graf untuk graf jarak masa ni, kita dapat laju. Dan yang ni kita tukar kepada graf laju masa, dia akan jadi macam ni, rajah 2. Okay. Daripada kecerunan graf jarak masa pada rajah 1, kita boleh menentukan laju suatu gerakan. Maklumat daripada graf jarak masa ini boleh digunakan untuk melukis graf laju masa seperti pada rajah 2. Tahukah anda jarak S, suatu gerakan boleh ditentukan daripada graf laju masa? Okay, ini memori saya ni, cuba tengok. Dia berkaitan dengan topik sebelum ni, laju sama dengan jarak bagi masa. Jadi kita nak cari jarak sama dengan laju darat dengan masa lah. Okay, itu rumus yang kita gunakan. Jadi cuba tengok rangsangan minda 1 ni, bagaimana kita nak nampak idea ataupun teori kata luas di bawah graf laju masa ni sama dengan jarak. Okay, baik. Tujuan dia menentukan kaitan antara luas di bawah graf laju masa dengan jarak yang dilalui. Okey, langkah-langkah dia. Bahagikan murid kepada beberapa kumpulan yang sesuai. Yang kedua, baca dan fahami setiap penyataan yang diberikan. Hitung laju purata dalam kilometer per jam. Langkah 3, lakar graf laju masa berdasarkan penyataan yang diberikan. Okey, ada 4 penyataan kat sini. Okey, maksudnya 4 kumpulan lah. Hitung luas di bawah graf laju masa dan jarak gerakan seperti pada contoh A. Okey, contoh A ni dia tunjuk dah. Okey. Encik Faizal memandu sejauh 200 km dalam masa 4 jam. Jadi laju sama dengan jarak bagi masa. Okey, 200 km bagi 4 jam dapat laju dia 50 km per jam.
Jadi bila dah dapat kata dia punya laju, kita plotkan graf laju masa dapat macam ni lah. Okey. Luas di bawah graf kita tengok kat sini 4 jam darab 50 km per jam dapat 200 km. Sama dengan jarak yang diberikan. Okey, jadi jarak sama dengan laju darab masa. Laju tadi 50 km per jam darab masa 4 jam tetap dapat 200 km juga. Jadi inilah hubungan dia. Okey, graf laju masa ni luar bawah graf tu adalah jarak yang dilalui. Okey, boleh cuba untuk situasi-situasi yang seterusnya ni. B, C, D ni dapat tak jarak tu sama dengan luar bawah graf. Kalau sama, itulah konsep dia. Okey, baik. Jadi terus kepada muka surat 198 tu. Hasil daripada aktiviti rangsangan minda di atas tadi didapati bahawa nilai luas di bawah graf laju masa adalah sama dengan jumlah jarak yang dilalui bagi tempoh yang sama. Jadi senang cerita kat sini, kesimpulan dia luas di bawah graf tu sama dengan jarak yang dilalui. Okey. Baik, cuba tengok contoh 12 nak lagi faham dan jelas berkaitan perkara ni. Hitung jarak yang dilalui oleh setiap gerakan berdasarkan graf laju masa berikut. Okey, dia bagi graf A dengan graf B ni. Cuba tengok. Luas di bawah graf, kita kena tengok bentuk graf tu macam mana. Bentuk poligon apa. Okey. Bentuk geometri lah. Bentuk geometri apa. Okey. Kalau poligon ni dia 3 dimensi. Okay. Yang ni kita tengok 2 dimensi. Bentuk geometri itu tu apa. Okey. A ni bentuk dia adalah trapezium. B ni pun sebenarnya trapezium. Okey. Kita tengok bentuk. Ada yang trapezium, ada yang segitiga, ada yang segi empat tepat, segi empat sama. Kita kena tengok bentuk dia. Jadi yang A ni trapezium. Jadi kita kena ingat rumus luas trapezium. Jadi jarak sama dengan luas trapezium. Okey, kita dah tengok dia punya graf, kita dapatkan dia punya ukuran tu. Okey, dapat kat sini 5. Bawah ni 4.5 dekat masa ni. Dan tinggi dia tu 10 kan. 10 km per jam tu tinggi dia. Jadi luas trapezium sama dengan 1/2 darab yang ni 4/5 jam ni. Darab dia sisi bertentangan ni. Okey, 5 dengan 10 ni. 5 tambah 10. Okey. Dan kita dapat jawapan dia 6 km tu. Okey, yang ni pun sama konsep dia. Trapezium juga. Okey, 1/2 darab. Yang ni dia graf ni dalam minit. Kita nak kena tukar kepada jam. Jadi 6 kena bahagi dengan 60 untuk dapatkan. Kata kita tukar kepada minit tu kepada jam. Lepas tu darab hasil tambah sisi yang bertentangan tu. 40 dengan 80. Okey, dapat 6 km. Okey, boleh cuba kat situ untuk lebih faham. Okey, baik. Contoh 13. Baik. Graf laju masa di sebelah menunjukkan kelajuan kereta Puan Liu dalam tempoh 36 minit. Hitung. Okey. A, jumlah jarak dalam kilometer yang dilalui oleh Puan Liu dalam tempoh 36 minit ni. Keseluruhan tu jarak berapa? B, laju purata dalam kilometer per jam kereta Puan Liu dalam tempoh 36 minit. Laju purata untuk keseluruhan perjalanan. Okey, baik. Seperti yang kita faham tadi, nak kira jumlah jarak sama dengan luas di bawah graf. Yang ni saya kata tadi. Maksudnya luas bawah graf ni dia melibatkan gabungan beberapa bentuk geometri dekat situ. Okey. Okey, yang ni yang 0 hingga 10 minit ni segitiga. 10 minit hingga 20 ni trapezium. 20 hingga 36 pun trapezium. Jadi kita kena kira untuk setiap bahagian tu dah kita tambahkan ketiga-tiganya. Baik. Yang segitiga tu kita tengok kat sini. Cara kira dia tu. 1/2 darab. Okey, kenapa bagi 10 bagi 60? Sebab dia kena tukarkan minit tu kepada jam. Okey. 10 bagi 60 darab dengan dia punya laju tu.
Okay, laju tu tinggi dia tu 72 km per jam. Itu untuk segitiga. Okay, yang ni, yang 0 hingga 10 ni. Lepas tu yang 10 hingga 20 minit tu, dia trapezium. Trapezium rumuh dia 1/2 darab. Okay. 10 hingga 20 tu pun 10 minit. 10 minit bagi 60 tukar pada jam. Okay. Lepas tu yang ni, dia sisi bertentangan dia tu 40 dengan 72. Sebab tu 40 tambah 72 tu. Okay. Yang kedua. Yang ketiga ni pun trapezium juga. 1/2 darab. Okay. 20 minit hingga 36 minit. 16 minit. Bahagi 60 kena tukar pada jam. Darab dengan sisi bertentangan dia 40 tambah 72 ni. Okay. Kira satu-satu bahagian tu dapat yang ni. Okay. 6 tambah 28/3 tambah 224/15 km. Jadi dapatlah 30.27 km jumlah jarak keseluruhan perjalanan tu. Okay. Jadi B itu laju purata, okay, sama dengan jumlah jarak bagi jumlah masa. Jumlah jarak kita dah kira dah 30.27 km. Bagi jumlah masa tadi 36 minit tu 36 minit tu jumlah masa. Tapi kita kena tukar pada jam. Sebab tu kena bagi dengan 60 bawah ni. Okay, dan kita akan dapat 50.45 km per jam. Okay. Ingat yang ni. Okay, memori saya tu 60 minit sama dengan 1 jam. Jadi nak dapatkan orang kata 1 minit 1 bahagi 60. Okay, untuk dapat tukarkan dia kepada jam. Selesai yang tu. Okay. Para pelajar nak lebih mahir buat praktis kendiri 7.2B. Okay, jawapan dia boleh rujuk dekat ruang jawapan di belakang buku teks. Baik. Kita sambung lagi. Standard pembelajaran seterusnya. Mentafsir graf laju masa dan menghuraikan gerakan berdasarkan graf tersebut. Baik, cuba tengok kat sini. Teliti graf laju masa di bawah. Okay, ini bentuk graf dia. Jadi kat sini dia dah labelkan. Maksudnya kalau yang A tu adalah pecutan. Okay, PQ. Garisan PQ tu menunjukkan pecutan. A itu adalah luas di bawah graf dia. Q pergi R laju seragam sebab laju sama. Okay, pada masa T1 hingga T2 ni. B itu adalah luas di bawah graf dia. C ni dekat R pergi S ni punya pecutan. Okay, dia punya laju tu berkurang. Dia luas bawah graf tu C. Okay. Baik, kita tengok uraian dia, tafsiran graf laju masa ni. Mula-mula kita tengok PQ. Okay. Ini bermaksud kelajuan objek bertambah dari U ms meter per second ke V meter per saat. Okey, baik. Maksudnya bermula daripada hal laju U sehingga hal laju akhir dia V tu, kelajuan objek bertambah. Okey, meningkat. Kecerunan graf bernilai positif, maka kadar perubahan laju terhadap masa juga bernilai positif. Okey. Jadi kadar perubahan laju tu tadi sama dengan pecutan. Okay, pecutan sama dengan perubahan laju bahagi perubahan masa. Itu untuk kira pecutan dekat P pergi Q ni. Luas trapezium A tadi ni adalah luas di bawah graf PQ mewakili jarak yang dilalui dalam tempoh T1 ni, 0 hingga T1 ni. Okay, dalam saat lah, masa tu saat. Okay, QR. Tidak ada perubahan laju terhadap masa, kecerunan dia sifar. Objek bergerak dengan laju seragam, itu laju samalah V tu. Luas segi empat tepat B ni ialah luas di bawah graf QR mewakili jarak yang dilalui dalam tempoh. Tempoh dia tu kita tengok T2 tolak T1, itu tempoh dia. Okay, saat. Okay. Dan yang terakhir RS tu, kita tengok. Okay, baik. Ini kecilkan sikit. Okay, kelajuan objek berkurang daripada R pergi S. Kecerunan graf bernilai negatif, maka kadar perubahan laju terhadap masa bernilai negatif. Okay, maksudnya kata dia punya nilai itu negatif lah. Bila negatif,
kita panggil dia nyah pecutan. Rumus dia sama, perubahan laju bagi perubahan masa. Tidak ada perubahan arah, iaitu gerakan objek kekal pada arah yang sama. Okay, kalau sebelum ni graf jarak masa, dia punya arah tu berbeza, pergi dan balik. Yang ni arah yang sama. Luas segitiga C, okay, yang ni C ni, ialah luas di bawah graf RM mewakili jarak yang dilalui dalam tempoh T3 tolak T2 tu. Kita tengok tempoh dia berapa saat beza tu. Jadi, itulah dia punya tafsiran berkaitan dengan graf laju masa. Jadi ini perkara-perkara yang para pelajar perlu ingatlah. Jarak ialah ukuran jauh atau ruang di antara dua titik. Sesaran jarak vektor dari suatu titik tetap diukur dalam arah tertentu. Ini pun beza jarak dengan sesaran. Jarak tu kita kira dia punya magnitud berapa jauh. Sesaran ni dia punya magnitud dan juga arah. Tu beza dia jarak dengan sesaran. Ini rumus untuk laju. Laju ialah kadar perubahan jarak terhadap masa. Jadi laju sama dengan jarak bagi masa. H laju. Ini dua perkara beza kan. Tadi kita dah sentuh jarak dengan sesaran. Jadi laju sama dengan jarak bagi masa. Kalau H laju, sesaran bahagi masa. Itu beza. Okay. Memori saya yang orang kata kita dah sentuh tadi. Laju sama dengan jarak bagi masa. Pecutan pula laju bahagi masa. Okay, baik. Itu dia konsep ataupun teori asas berkaitan dengan graf gerakan ni. Okey, seterusnya muka surat 201. Contoh 14. Graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan kereta Puan Salina dalam tempoh 15 saat. Okey, A. Hitung kadar perubahan laju terhadap masa dalam meter per saat kuasa 2 bagi 5 saat yang pertama. Okey, ini. Jadi cara kira di situ kadar perubahan laju sama dengan perubahan laju bahagi perubahan masa untuk 5 saat pertama ni. Jadi perubahan dia tu dia bermula daripada 20, lepas tu pergi kepada 40. Jadi yang akhir 40 tolak yang awal 20. Okey. Lepas tu yang ni 5 tolak 0. Jadi kita akan dapatlah dia punya kadar perubahan laju tu sebenarnya pecutan lah kat situ. Dapat 4 meter per saat kuasa 2. B. Huraikan gerakan kereta bagi tempoh 5 saat yang kedua. Okay, 5 saat kedua yang ni. Antara 5 hingga 10 saat ni apa yang berlaku. Okay, kita tengok kat sini dia mendata pada laju 40 meter per saat tu. Jadi kat sini huraian dia, kereta bergerak dengan laju seragam 40 meter per saat untuk tempoh 5 saat tersebut. Okay, 5 saat kedua tu. Dan yang C ni, hitungkan jumlah jarak dalam meter yang dilalui dalam tempoh 15 saat keseluruhan perjalanan itulah. Okey, jadi sama jumlah jarak ni sama dengan luas bawah graf yang kita sentuh tadi. Okey, jadi kita tengok kat sini ada 3 bahagian tu. Untuk 5 saat pertama tu bentuk dia trapezium. Untuk 5 saat kedua tu bentuk dia segi 4 tepat tu. Manakala 5 saat terakhir tu trapezium. Jadi kita tengok kat sini, trapezium 1/2 darab dengan 5 ni, dia punya masa tu 5. Dia punya sisi bertentangan tu 20 tambah 40. Sebab tu jadi macam ni. Untuk yang kedua ni, segi 4 tepat, mudahnya 10 tolak 5 darab dengan dia punya tinggi ni, hal laju dia. Dia punya laju dia, 40. Okay, meter per saat. 5 saat terakhir tu trapezium, rumus trapezium 1/2 darab masa dia tu 15 tolak 10 darab dengan hasil tambah sisi bertentangan ni 40 tambah 60 dan dapatkan setiap nilai ni okey 150, yang ni dapat 200, ni dapat 250. Jumlah semua 600 meter. Okey. Boleh cuba tulis soalan, cuba jawab, cuba kira, dapatkan jawapan. Contoh seterusnya, contoh 15. Encik Daniel Wong memandu kereta ke kedai Sebaneka untuk membeli surat khabar. Graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan kereta Encik Daniel Wong dari rumah ke persimpangan jalan sebelum sampai
di kedai sebaneka tersebut. Okey, ada beberapa soalan. A. Huraikan gerakan kereta Encik Daniel Wong untuk tempoh 10 saat yang pertama. Okey, 10 saat pertama kat sini. Okey. Jadi kita tengok kadar perubahan laju tu, okey, sama dengan perubahan laju bagi perubahan masa. Laju akhir kat sini kita tengok 25, laju awal dia kosong. Masa akhir dia 10 saat, masa awal dia kosong. Jadi rumus dia macam ni lah, 25 tolak kosong bahagi 10 tolak kosong. Dapat 2.5 meter per saat kuasa 2. Dia punya pecutan lah sebenarnya. Okay, jadi dia punya huraian dia tu kereta mengalami pecutan dengan kadar 2.5 meter per saat kuasa 2. Okay, dalam tempoh 10 saat. Itu soalan A. Okey, baik. Kita pergi kepada yang B itu. Apakah yang berlaku kepada gerakan kereta Encik Daniel Wong dari saat ke-10 hingga saat ke-20? Okey, ni kita tengok laju dia seragam. Okey, konsep yang dia itu lah. Okey. Kereta Encik Wong bergerak dengan laju seragam iaitu 25 meter per saat dari saat ke-10 hingga saat ke-20. Okey, C. Hitung kadar perubahan laju terhadap masa dalam meter per saat kuasa 2 bagi 5 saat terakhir ni. 5 saat terakhir kita tengok kadar perubahan laju tu. Daripada 25 meter per saat kepada kosong. Manakala masa dia tu 20 hingga 35. Jadi cara kira dia macam ni lah. Okey. 0 tolak 25 bahagi 35 tolak 20. Kita akan dapat negatif 5/3. Jadi jawapan tu boleh ditulis sebagai pecutan sama dengan negatif 5/3 meter per saat kuasa 2 ataupun kita tulis nyah pecutan, kita ambil magnitude saja. Sama dengan 5/3 meter per saat kuasa 2. Okey. Dan yang D itu hitungkan jarak dalam meter yang dilalui semasa nyah pecutan dan huraikan gerakan kereta pada tempoh tersebut. Jadi dia nak jarak yang semasa nyah pecutan saja. Maksudnya yang 15 saat terakhir tu. Okey, jadi jarak yang dilalui semasa nyah pecutan sama dengan jarak yang dilalui dalam 5 saat terakhir tu. Okey, iaitu luas di bawah graf ni, segitiga ni. Jadi rumus dia 1/2 darab 35 tolak 20 darab dengan 25 lah. Okey. Ini dia. Jadi akan dapat 187.5. Huraian dia, kereta bergerak sejauh 187.5 meter dalam tempoh 15 saat dengan nyah pecutan 5/3 meter per saat kuasa 2. Itulah dia. Okey, baik. Jadi untuk lebih mahir berkaitan dengan graf laju masa dan luas di bawah graf ni, para pelajar boleh buat praktikan diri ni 7.2C ni. Okey, untuk lebih mahir. Jawapan rujuk di belakang buku teks, ada jawapan dia. Baik. Seterusnya muka surat 203. Standard pembelajaran menyelesaikan masalah yang melibatkan graf laju masa. Contoh 16. Graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah kereta untuk tempoh 14 saat. A. Hitung. Okey, hitung A. Laju purata dalam meter per saat untuk tempoh 6 saat yang pertama. Okey. B. Nilai T jika jarak yang dilalui oleh kereta untuk tempoh 4 saat yang pertama ialah separuh daripada jarak yang dilalui dengan laju seragam. C. Nilai V jika pecutan bagi 2 saat terakhir ialah 3.5 meter per second kuasa 2. Okay. Dia bagi pecutan kat situ. Dia bagi masa yang terakhir tu pecutan, dia nak cari lajulah V tu berapa atas. Baik. Penyelesaian dia memahami masalah. Okay, A, B, C ni. A tu dia nak laju purata untuk 6 saat pertama. Jadi kita nak rancang strategi ni, kita gunakan rumus laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah
masa. Nilai T ialah masa gerakan dengan laju seragam terakhir. T ni kita nak tentukan T. Jadi apa maklumat dia bagi? Dia kata jarak 4 saat pertama sama dengan separuh daripada jarak yang dilalui dengan laju seragam tadi. Okay, ini strategi kita, maklumat yang diberikan lah. Yang C tu nilai V iaitu laju akhir apabila pecutan bernilai 3.5 meter per saat kuasa 2. Rumus dia pecutan, pecutan perubahan laju bagi perubahan masa. 3 perkara tu kita guna. Jadi bila kita dah kenal pasti strategi dia, rumus dia, kita masukkan nilai. Jumlah jarak untuk 6 saat pertama kita tengok. Akan ada dua bentuk kat sini. Okay, 0 hingga 4 tu trapezium, 4 hingga 6 ni segi 4 tepat. Jadi rumus dia 1/2 jarak 4. Lepas tu sisi bertentangan dia ni 5 dengan 10 yang pertama tu, yang 4 saat pertama tu. Manakala saat keempat hingga 6 ni, 6 tolak 4 darab dengan 10. Yang ni. Okay. Jadi kita akan dapat kat sini 30 tambah 20 dapat 50 meter. Itu jumlah jarak dia. Okay. Lepas tu kita nak kira laju purata. Jumlah jarak yang kita dapat tu bahagi dengan jumlah masa dia 6 saat pertama kan. Jadi bahagi dengan 6 saat lah. Jadi dapat 25/3 meter per saat. Itu yang A, selesai yang A. Manakala yang B ni nilai T tu, kita gunakan apa maklumat yang dia bagi tu. Luas trapezium sama dengan 1/2, separuh daripada luas segi 4 tepat. Yang ni, yang orang kata luas kelajuan seragam ni. Okay. Antara 4 hingga T saat tu. Jadi luas trapezium untuk yang 4 saat pertama tu 1/2 darab 4 darab 5 tambah 10 tadi, sama dengan yang ni tadi. Sama dengan 1/2 masa dia tu yang seragam tadi T tolak 4. T tolak 4 darab dengan dia punya laju ni, tinggi dia ni 10. Okey. Akan dapat macam ni lah. Cuba kita darab kat sini, akan dapat sini 30. Okey. Yang ni kalau kita darab, kembangkan dia dapat 5T tolak 20. Nak dapatkan 5T negatif 20 ni pindah belah kiri jadi 30 tambah 20, 50. Okay, 50 sama dengan 5T. Jadi T sama dengan 50 bagi 5, 10 lah nilai T tu. Dapatlah nilai T. Lepas tu yang C pula, nilai V jika pecutan 2 saat terakhir. Pecutan tu. Dah bagi dah 3.5 meter per saat. Pecutan akhir ni dia sama. Dia punya kadar kat sini kan. Okay, daripada T hingga 14 saat tu. Jadi perubahan dia adalah V, daripada 10 hingga V. Jadi V tolak 10 bahagi 14 tolak T dah masa dah. Sama dengan 3.5. Jadi yang 14 tolak 10 ni dapat 4 kat bawah ni. Okay. Lepas tu nak dapatkan V tolak 10, 4 darab 3.5 dapat 14. Okay. Jadi negatif 10 ni pindah belah kanan jadi 14 tambah 10 jadi 24. Jadi selesailah ketiga-tiga tu. Laju purata untuk 6 saat yang pertama ialah 25/3 meter per saat. T dah dapat nilai 10, V 24. Okay, boleh cuba sambil baca ni sambil tulis. Baru kita akan nampak dan faham jalan pengiraan dia tu. Seterusnya contoh 17 muka surat 204 tu. Baik. Graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan dua buah kenderaan. Graf OAB mewakili gerakan kereta Encik Zabadi dan graf CD mewakili gerakan teksi yang dipandu oleh Encik Low. Diberi beza jarak di antara kereta dengan teksi bagi tempoh 24 saat ialah 160 meter. Hitung nilai V. Okey, baik. Memahami masalah. Okey, sekarang ni dia nak cari apa? Nilai V iaitu laju akhir teksi untuk tempoh 16 saat tu. Okey, teksi yang ni start daripada 8 hingga 24. Jadi 16 saat lah dia tempoh dia tu. Merancang strategi. Okey, yang dia bagi kat sini jarak kereta bahagi tolak jarak teksi 160 meter dia bagi kat sini.
strategi dia. Jadi kita gunakan dia punya maklumat yang diberikan tu, kita laksanakan strategi dengan masukkan nilai lah. Jarak kereta OAB ni tolak jarak teksi CD sama dengan 160. Jarak kereta tu OAB tu membentuk luas di bawah graf. Bentuk geometri dia tu adalah trapezium. Jadi kita kena guna rumus trapezium 1/2. Okey. Dia punya tinggi tu V tolak 10 kat sini. Darab dengan 20 dia punya sisi bertentangan tu. Okey, AB ni 24 tolak 8 ni 16. Lepas tu yang bawah dia ni 0 hingga 24. Sebab tu 24 tambah 16 ni. Okey, ini untuk jarak kereta OAB. Tolak jarak teksi ni dia membentuk luas bawah graf tu segitiga. Okey, segitiga. Jadi 1/2 24 tolak 8 darab dengan tinggi dia tu V. Okey. Sebab tu dapat macam ni. Sama dengan 160. Jadi kita kembangkan semua, darabkan semua dapat macam ni. Yang ni pun kembangkan semua dapat macam ni. Okey. Last sekali akan dapat bentuk macam ni. Bila kita darab ni akan dapat 20V tolak 200. Lepas tu tolak 8V. Sama dengan 160. 20V tolak 8V tinggal 12V. Negatif 200 ni pindah belah kanan jadi 160 tambah 200 jadi 360 lah. Okey. 12V. Nak dapatkan V 360 bagi 12 dapat 30. Okey. Jadi nilai V itu 30. Andai kata kita tak pasti, tak confirm betul ke tak nilai dia ni. Kita semak balik jawapan kita dengan menggantikan nilai V tadi ni ke dalam persamaan ataupun luas kata rumus untuk kira jarak tu, luas bawah graf tu. Gantikan balik dalam ni. Okay, kita gantikan balik. Katakan jarak yang dilalui oleh kereta, kita gantikan V itu 30 dalam ni. Okay. Dapat 400 meter. Jarak yang dilalui oleh teksi, kita gantikan dalam rumus ni. Dapat 240 meter. Beza jarak tadi 400 meter tolak 240 meter dapat 160. Jadi samalah, betul lah tu jawapan dia. Itu cara kita nak semak. Okay. Contoh 18. Okay, contoh terakhir. Graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah van dalam tempoh T saat. Hitung A, kadar perubahan laju terhadap masa dalam meter per saat untuk 3 saat yang pertama. Okay, bentuk dia ni adalah trapezium. Okay. B, jarak yang dilalui dalam meter untuk tempoh 10 saat yang pertama. Okay, 10 saat pertama yang ni. Okay, trapezium tambah segi 4. Tepatlah kat sini. Okay. C, nilai T jika magnitud kadar perubahan laju terhadap masa selepas saat ke-10 adalah sama dengan magnitud kadar perubahan laju pada saat yang pertama. Magnitud kadar perubahan laju ni per jutan. Okay, per jutan sebenarnya. Itu maksud dia. Okay, A tadi kadar perubahan laju terhadap masa dalam meter per saat untuk 3 saat pertama. Kita tengok 3 saat pertama ni. Perubahan dia yang akhir, laju akhir 30 tolak laju awal 12. Bahagi masa akhir 3 tolak masa awal 0. Okay. Dapatlah 6 meter per saat kuasa 2. Percutan lah ni kadar perubahan laju. B tadi jarak yang dilalui dalam meter untuk tempoh 10 saat yang pertama. Maksudnya ada dua bentuk kat sini. Trapezium dengan segi 4 tepat. Okay, mula-mula yang trapezium ni 1/2. Darab dengan masa dia 3. Tak darab dengan sisi sama ni. 12 tambah 30. Laju tu, okey. Tambah segi 4 tepat ni 10 tolak 3 darab dengan 30 lah dia punya tinggi. Dan akan dapat yang ni 273 meter. C, nilai T jika magnitud kadar perubahan laju terhadap masa selepas saat ke-10. Maksudnya yang selepas ni, yang berlaku nyenyah pecutan ni. Sama dengan magnitud kadar perubahan laju untuk 3 saat pertama. Sama dengan yang orang kata pecutan pada 3 saat pertama ni. Okay? Jadi, kalau ikutkan nyah pecutan, 0 tolak 30 bahagi T tolak 10 asalnya. Sama dengan pecutan pada 3 saat pertama ni yang ni tadi. Sama dengan soalan A tadi. Okay, 30 tolak 12 bahagi 3 tolak 0 tadi. Okay, kita dah kira tadi sama dengan 6 tadi.
Kenapa kita letakkan negatif dekat depan ni? Sebab dia kata tadi magnitude kan. Maksudnya magnitude kita tak ambil nilai negatif, kita ambil magnitude nilai saja. Sebab tu kena tambah negatif kat depan. Kalau kita tak tambah negatif, nilai T yang kita dapat ni jadi tak logik. Kalau kita tak letak negatif, dia akan dapat T tu 5. Jadi tak logik lah. T ni 5 sebab T ni mesti lebih besar pada 10. Betul tak? Secara logik. Jadi kita letakkan negatif dekat depan. Kita kira kat sini, sini akan jadi macam ni. Negatif kat luar, negatif 30 per T tolak 10, yang ni 30 tolak 12 ni 18 per 3 dapat 6 tadi. Sama dengan soalan A ni. Okay. Jadi nak dapatkan T tolak 10, 30 bagi 6, 5. Okay. Nak dapatkan T negatif 10 pindah pergi kiri, 5 tambah 10 dapat 15. Jadi logik lah. T tu 15. Okay. Macam tu cara dia. Jadi untuk lebih mahir lagi, untuk lebih menguasai, lebih faham berkaitan dengan keseluruhan topik ni, pada pelajar boleh buat praktis kendiri 7.2D ni. Cikgu galakkan para pelajar buat untuk lebih mahir berkaitan dengan soalan ni. Okay, bermula muka surat 205 tu. Dan sambung dengan praktis komprehensif 206 dan hingga 207. Okay, jawapan boleh rujuk dekat ruangan jawapan di belakang buku teks ni. Jadi secara kesimpulannya, pada setelah selesai video kepada kali ini, kita dah selesai untuk keseluruhan topik 47 graf gerakan, iaitu yang pertama graf jarak masa dan yang kedua hari ini graf laju masa. Dan kita boleh banding beza dah kedua-dua jenis graf ni macam mana berdasarkan contoh bentuk graf yang diberikan. Okay, boleh baca kat situ lah, muka surat 208 tu. Okay, ni kesimpulan dia lah. Okay. Baik. Jadi selesai untuk video penerangan berkaitan dengan subtopik 7.2 dan 7.2 tu, graf laju masa dan kesimpulan untuk keseluruhan bab graf gerakan. Jadi semoga bermanfaat. Jadi kepada para pelajar yang menonton video ini, boleh tinggalkan komen di bawah video YouTube ni, tuliskan nama penuh anda, siapa anda, dan tuliskan komen. Okay, di bawah video ni. Okay, saya daripada video ni saya belajar apa. Okay, saya faham apa, saya mahir apa. Tuliskan komen anda. Okay, dalam satu ayat pun okey dah. Tulis ayat, tulis komen anda. Okay, itu saja daripada cikgu. InsyaAllah selepas pada video ni kita akan masuk kepada bentuk-bentuk soalan dan contoh-contoh soalan, bagaimana cikgu akan bimbing, tunjuk ajar cara menjawab soalan dengan jalan pengiraan yang betul dan jawapan yang betul dalam pentaksiran bilik darjah dan juga praktis ke arah SPM dalam buku modul aktiviti selepas ini. Okay. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.